Assalamualaikum Ustazah Ida. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid semua. Apa khabar? Cuti-cuti ni jangan bangun lambat. Lepas subuh seeloknya jangan tidur. Sebab siapa yang tak tidur selepas subuh otak dia akan berkembang. Itu pesanan Rasulullah. Baiklah murid-murid semua. Hari ni Ustazah akan ajar murid-murid semua pendidikan Islam bidang adab, iaitu yang terakhir, tajuk yang terakhir iaitu unit 4. Ini unit 4 muka surat 135 bertajuk Rasulullah ikutanku. Baik murid-murid, minggu yang lalu di sekolah Ustazah dah ajar kamu tentang zikir. Zikir tu tanda kita mengingati Allah. Hari ni Ustazah nak ajar pula tentang selawat. Jadi selawat tu ialah tanda kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah tu? Rasulullah tu ialah seorang lelaki utusan Allah yang Allah utuskan kat dunia ni untuk menyampaikan wahyu, iaitu Al-Quran, di mana dalam Al-Quran mengandungi segala ilmu yang baik-baik yang murid-murid bila ikut Al-Quran, murid-murid akan jadi orang yang baik dan berguna, cemerlang di dunia dan di akhirat. Baik, jadi segala apa yang dalam Al-Quran tu disampaikan oleh Rasulullah kepada umat manusia, termasuklah kita zaman sekarang ni. Walaupun Rasulullah dah meninggal, dah wafat, untuk Rasulullah kita sebut wafat, walaupun baginda dah wafat, tapi ilmu yang ditinggalkan oleh baginda tu masih kekal hingga sekarang. Jadi kita hendaklah sentiasa mengingati Rasulullah kerana jasa baginda sangat besar kepada umat Islam. Dengan ilmu yang baginda tinggalkan inilah kita menjadi insan yang mulia, insan yang baik dan insan yang berguna. Baiklah, jom kita teruskan dengan maksud selawat. Murid-murid boleh rujuk muka surat 136 buku teks, ya. Baik, apakah maksud selawat? Selawat ialah doa atau pujian untuk memohon keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita kenalah rajin berselawat supaya kita sentiasa memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita ni dapat keberkatan, ya. Contoh selawat tu banyak. Ada murid-murid selalu dengar kan kat sekolah kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada juga selawat yang lain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan macam-macam lagi nasyid-nasyid selawat yang dibuat oleh penasyid-penasyid di negara kita ni. Baik, murid-murid hendaklah rajin berselawat, ya. Tambah-tambah hari ni, hari Jumaat ni, kalau kita selawat, lagi banyak keberkatan yang kita dapat. Baik, ya murid-murid, kita teruskan dengan kepentingan mengamalkan selawat. Kenapa? Apa pentingnya kita berselawat ni? Apa yang kita dapat? Apa yang ni Allah nak bagi dekat kita bila kita berselawat? Baik, yang pertama boleh tengok sini, ya. Tengok sini, Baik. Memupuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita boleh pupuk dalam dada kita ni rasa cinta, kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita rasa cinta, rasa sayang, kita akan ikhlas menerima segala ilmu yang disampaikan oleh baginda. Barulah bila kita ikhlas menerima ilmu yang disampaikan itu, kita akan menerapkan dalam diri kita ni, maka kita akan jadi orang yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita dah mengamalkan selawat ni, sudah tentulah kita akan mendapat ganjaran
pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak yang ustazah selalu sebut, kalau orang tu banyak kumpul pahala, pahala-pahala itulah yang akan membantu dia masuk ke dalam syurga. Ingat ya murid-murid, dalam syurga tempat yang paling best, ya, di mana apa sahaja yang kita nak mesti dapat. Apa sahaja kat dunia ni kita tak dapat, bila di syurga nanti kita akan dapat. Jadi berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan supaya kita semua dapat masuk ke dalam syurga. Baik, yang ketiga, kepentingan mengamalkan selawat ni ialah kita akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Baik, apa syafaat tu? Syafaat ialah pertolongan daripada Nabi Muhammad SAW. Bila di akhirat nanti, Rasulullah akan bantu kita untuk masuk dalam syurga kalau kita rajin selawat kepada baginda. Sebab orang yang selawat ni tandanya diingat kat Nabi Muhammad tu. Jadi Nabi Muhammad pun ingat dekat dia. Okey. Baik, seterusnya muka surat 137 ni, adab-adab berselawat. Okey, yang pertama sekali, kena sebut lafaz dengan betul. Belajar-belajar sebut bagi betul ya. Daripada darjah 1 ni kita kena belajar sebut yang sebutan yang betul. Allahumma salli ala Muhammad. Macam tu. Kemudian bila kita sebut, kita kena faham apa yang kita sebut tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sejahterakanlah kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan sejahterakanlah juga kepada ahli keluarga baginda. Itu maksud dia. Kena faham apa yang kita sebutkan tu. Kemudian lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Janganlah dipaksa. Jangan rasa terpaksa nak sebut tu. Bagi ikhlas, rela daripada hati kita sendiri, rela daripada mulut kita sendiri. Ikhlas berselawat. Baik, yang keempat, berselawatlah dengan penuh rasa kasih sayang. Baik, murid-murid, cuba lihat di sini. Adab-adab terhadap Rasulullah SAW. Hendaklah sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian mengasihi para sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi tu? Jadi sahabat-sahabat yang terkenal ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling rapat dengan baginda tu. Kena ingat, kena tahu, kena baca sejarah mereka. Okey, tu tandanya kita kasih kepada Rasulullah. Kita juga kena sayang kepada sahabat-sahabat baginda. Baik. Kemudian Saidina Umar. Kena cari tahu apa kisah-kisah Saidina Umar. Semua khulafah ar-Rashidin tu, khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin yang dilantik selepas kewafatan baginda. Jadi kena kasih para sahabat Nabi. Dan ramai lagi para sahabat Nabi, termasuklah Bilal bin Rabah, kan? Bilal ni sahabat Rasulullah yang dilantik menjadi tukang azan semasa baginda hidup, tukang azan di masjid. Kemudian seterusnya, adab terhadap Rasulullah ialah beriltizam dengan sunnah Rasulullah. Ikut apa sunnah Rasulullah tu. Cara Rasulullah makan, apa yang Rasulullah makan, cara Rasulullah bergerak, berjalan, semua kita kena cuba amalkan ikut sunnah Rasulullah. Contohnya, Rasulullah ajar sebelum kita makan, kita baca doa. Kenalah baca doa. Jangan bila perut lapar terus makan. Sekurang-kurangnya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian Rasulullah suka makan buah kurma. Amalkan makan buah kurma, insya-Allah ada kebaikannya. Baik, seterusnya berazam menziarahi makam baginda. Di mana makam baginda tu? Di Madinah. Jadi pergilah ziarah kalau kita mampu. Baik. Jadi seterusnya kita lihat tajuk ni, akibat mengabaikan selawat terhadap Rasulullah. Orang yang tak berselawat, apa yang berlaku pada dia? Orang yang tak pernah selawat dan tak mau selawat, tak rajin selawat, dia tak nak selawat, apa yang berlaku pada dia? Baik, yang pertama,
akan menghilangkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dia tak ingat Nabi, dia tak selawat. Jadi macam mana dia nak nak tanamkan rasa cinta dekat Rasulullah tu? Jadi akan hilang, dia tak ingat langsung dekat Rasulullah. Jadi sebab itulah kena rajin selawat, supaya kita ingat pada Rasulullah, pemimpin kita tu, penyampai ilmu risalah agama kepada umat manusia tu kan. Jadi kalau tak selawat, kita tak akan ingat pada Rasulullah. Bila kita tak ingat pada Rasulullah, Rasulullah juga tak akan ingat pada kita. Tahu? Baik, yang keduanya, tidak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dah kita tak selawat, macam mana kita nak kasih pada Rasulullah kan? Jadi kenalah rajin berselawat. Bila kita tak kasih pada Rasulullah, Rasulullah juga tak kasih pada kita. Jadi kenalah selalu berselawat supaya ada rasa kasih kepada Rasulullah. Kemudian orang yang mengabaikan selawat ni, dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang hina. Mana tak hinanya? Bila dia tak berselawat, bila dia tak ingat Rasulullah, dia tak akan ingat apa ajaran-ajaran baik yang diajar oleh Rasulullah. Bila dia tak belajar ajaran-ajaran baik itu, dia akan terjurus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mungkar. Maka orang yang selalu melakukan perbuatan mungkar ini, dia tergolong dalam golongan orang yang pendosa. Jadi pendosa itu contohnya mencuri, samsing, minum arak sehingga mabuk menyebabkan berlakunya kematian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi semua ini adalah dosa-dosa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah mengingati Rasulullah dan ajaran-ajaran baginda. Baiklah murid-murid, sekian dahulu ilmu daripada Ustazah. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.